Okey, terima kasih kerana setia bersama kami di Sejahtera Asia dan hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa walaupun kita secara alam maya tetapi ianya amat diperlukan pada masa kini iaitu di zaman norma baru dan juga di kekangan COVID-19 ini. Dan tanpa membuang masa, saya maklum-alukan tetamu tetamu kehormat kita yang berhormat Datuk Henry Sam Agong, Timbalan Menteri 2 Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Apa khabar Datuk? Sihat? Kabar baik, ya. Wan, Uh, ya. Datuk sekarang berada di luar Sarawak, maksud dia di Kuala Lumpur lah ya? Saya sekarang berada di pejabat di Kuala Lumpur, ya. Hmm. Selepas balik daripada Kuasan 2 hari dulu, ya. Oh, maksudnya 2 hari dulu berada di Sarawak lah dan sekarang Ya, berada di pejabat rasmi lah, kementerian lah. ya, ya. Okey Datuk. So Datuk, hari ini kita akan berbicara tentang topik yang telah pun diangkat untuk Sejahtera Asia pada hari ini iaitu usaha KPLB membantu masyarakat luar bandar dan menjayakan program vaksin di mana Kementerian Pembangunan Luar Bandar iaitu lebih dikenali sebagai KPLB terus memainkan peranannya merancang dan melaksanakan pembangunan bersepadu melalui pelbagai program komprehensif serta mampu meningkatkan tahap kualiti dan kesejahteraan masyarakat luar bandar. Dalam tempoh pandemik yang mencabar ini, KPLB juga terlibat secara aktif dan menjayakan program vaksinasi. Jadi sebagai seorang yang kata orang bertanggungjawab dalam memastikan kelancaran penerimaan vaksin dan juga program vaksinasi ini, tema KPLB adalah mendaya upaya komuniti luar bandar dengan harapan memperkasakan penduduk luar bandar untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya tahan. Untuk mencapai aspirasi ini, terdapat 5 teras ya Datuk. Ya. Teras utama dalam membangun insentif KPLB untuk rakyat. Jadi Datuk Henry sendiri boleh ceritakan apakah inisiatif-inisiatif ini dan projek yang telah berjaya dilaksanakan oleh pihak KPLB pada tahun 2020 sehingga sekarang itu 2021 Datuk. Baik, Saudara Wan, terima kasih di atas peluang ini. Sama-sama. Ya, dalam tempoh yang singkat, bermula pertengahan Mac tahun lepas hingga sekarang, pelbagai projek berjaya dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB di seluruh Malaysia. Khusus dalam menyaut seruan kerajaan seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi tambahan pemberkasa. Baru-baru ini KPLB telah mengambil langkah untuk membantu usahawan-usahawan dan mereka yang terjejas terutama golongan B40 untuk mendapatkan bantuan dan insentif yang disediakan untuk meneruskan kelangsungan hidup serta meningkatkan pendapatan. Di antara kesan dan impak kepada kumpulan sasaran terutamanya usahawan dan peniaga kecil adalah pertama kemerosotan prestasi perniagaan, yang kedua kemerosotan permintaan dan penawaran, ketiga kekurangan stok bahan mentah, keempat pengeluaran produk yang terhad, yang kelima kesukaran membayar sewa premis, dan yang keenam kesukaran membayar balik pinjaman perniagaan. Bagi menangani kesan ini, 5 lembaga kemajuan wilayah iaitu LKW, KPLB, iaitu Perda, Kedah, Kesedah, Ketengah dan Kejora telah menawarkan inisiatif mulai Mei hingga Julai 2021. Pertama, insentif yang diberikan ialah pengecualian bayaran premis perniagaan, yang kedua penangguhan bayaran sewa rumah, dan ketiga penangguhan bayaran sewa tanah, dan yang keempat penangguhan
bayaran balik pinjaman, dan yang terakhir menstruktur semula dan memperluas program-program keusahawanan. Nampak di sini kementerian lebih cakna dalam memastikan kelangsungan peniaga-peniaga, terutamanya mereka yang berada di luar bandar ni diberi peluang ataupun diberi pelepasan ataupun kebebasan sementara dalam sama-sama kita di situasi pandemik COVID-19 ini. Seperti yang Datuk Wan warga tadi, salah satu inisiatif-inisiatif yang berjaya dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Tapi bila kita sentuh tentang luar bandar ini, Datuk, bagi salah satu aspirasi teras Kementerian Pembangunan Luar Bandar atau KPLB ini ialah prasarana yang lengkap dan canggih untuk kemudahan rakyat di luar bandar. Dan juga ini bagi komuniti luar bandar di Sarawak, apakah prasarana yang telah berjaya diperbaik oleh pihak KPLB, dan berapa peratuskah jumlah penduduk di Sarawak yang memperoleh manfaat daripada usaha murni Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini, Datuk? Ya, seperti yang saya nyatakan tadi, KPLB bertanggungjawab ke atas pembangunan pelbagai prasarana luar bandar. Sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-11, RMK ke-11, KPLB telah menyediakan prasarana atau infrastruktur luar bandar di Sarawak, seperti pertama menaik taraf 393 km jalan luar bandar yang memberi manfaat kepada 116,278 orang. Yang kedua, membina dan menaik taraf 435 km jalan perhubungan desa, memberi manfaat kepada 108,500 orang. Yang ketiga, melaksanakan program bekalan air kepada 10,544 buah rumah dan bekalan elektrik kepada 21,535 buah rumah yang memberi manfaat masing-masing kepada seramai 52,720 dan 107,675 orang. Yang seterusnya memasang sebanyak 27,962 unit lampu jalan kampung, dan program lain yang turut dikendalikan oleh KPLB ialah pembinaan dan baik pulih rumah di bawah program perumahan rakyat termiskin, dan juga melaksanakan dan membaik pulih ameniti sosial seperti balai raya dan dewan masyarakat, jambatan dan gelanggang permainan di kawasan kampung luar bandar. So yang itu adalah merupakan satu penggerak dan juga inisiatif yang telah diambil oleh Kementerian Luar Bandar dalam memastikan hak ataupun keperluan rakyat di luar bandar menjadi fokus utama kementerian, dan ini yang pastinya akan menjadi satu arus kemajuan kepada pihak mereka yang berada di luar bandar untuk memastikan pembangunan ataupun prasarana terus diperlukan ataupun disediakan terutamanya di luar bandar. Okey, Datuk Henry sendiri boleh kongsikan sedikit macam sekarang pun kita dalam COVID-19, Datuk, so semuanya dah dapat vaksin, nak tahu juga perkembangan di kawasan Parlimen, khususnya di kawasan pedalaman, macam mana perkembangan penerimaan ataupun program imunisasi vaksin ini? Ya, program ini dia sudah pun bermula di mana di kawasan-kawasan lain, di kawasan luar bandar khususnya di Parlimen Lawas sudah bermula dan berjalan dengan baik ya. Memang pun pada awalnya ada sedikit kekurangan faham di antara penduduk-penduduk sehingga tidak mau tampil untuk mendapatkan vaksinasi ini ya.
Tapi dengan penjelasan yang kita berikan, jadi penduduk luar bandar sekarang tampil untuk menerima vaksinasi ya. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini, Wan, Ya, Datuk. Boleh, untuk Datuk. mengucapkan terima kasih kepada pihak Angkatan Tentera Malaysia ATM yang sudi membantu khusus di dalam program vaksinasi ini di kawasan luar bandar, iaitu seperti di Bakalan, Long Semado dan juga Long Sukang. Dan program ini selesai dilaksanakan dan peratusan penduduk yang sudah mendapat vaksinasi agak tinggi ya. Ya, betul, Datuk. Selain daripada itu, selepas ini ada satu merupakan outreach di mana nanti mana-mana penduduk yang tidak sempat divaksinasikan dalam round pertama itu boleh ya mendapat vaksinasi ini ya dalam program outreach nanti ya. Ya. Jadi saya menyeru agar semua penduduk ataupun khususnya OKU, golongan OKU yang tidak sempat hadir ke center yang agak jauh tu Jadi apabila program outreach ini dikendalikan oleh pihak KKM nanti, pihak KKM yang akan mengendalikan, so mereka akan dapat tampil dan menerima vaksin ini. Ya. Dan begitulah seperti yang Datuk sendiri ceritakan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini bukan sahaja menyediakan prasarana sahaja, tetapi bertanggungjawab memastikan pelaksanaan program vaksinasi itu berjalan dengan lancar dengan bantuan pihak ATM dan sebagainya. Dan nampak Kementerian Luar Bandar sangat cakna dan prihatin tentang keperluan rakyat di luar bandar, terutamanya di Lawas, Long, Mendiang, di Bekalan, Kayan dan banyak lagi kawasan luar bandar yang sangat-sangat memerlukan keperluan seperti ini, iaitu vaksin yang sekarang menjadi bualan hangat di media-media sosial ataupun di media-media massa. Jadi Datuk Henry sendiri bagaimana melihat kesinambungan program ini pada masa akan datang? Macam mana harapan Datuk Henry sendiri untuk melihat program ini, terutamanya penduduk di luar bandar ni? Bak kata Datuk Henry tadi, jangan takut, jangan dengar kata-kata negatif untuk penerima vaksin tu. Boleh terima vaksin, ambil vaksin kerana vaksin tu adalah selamat. Jadi harapan Datuk Henry sendiri tentang kesinambungan program ini. Ya, dengan adanya kesedaran di pihak penduduk sekarang di luar bandar, jadi saya melihat tidak ada masalah untuk yang belum mendapat vaksinasi ini akan mendapat apabila rombongan daripada KKM akan melawat ke tempat-tempat di luar-luar bandar. Jadi saya rasa tidak ada masalah, Wan. Tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah kerana penjelasan dan kesedaran itu ada di pihak penduduk. Maksudnya luar bandar mereka tidak ketinggalan untuk menerima maklumat serta menerima info berkaitan tentang program vaksin ini. Ternyata Kementerian Luar Bandar bukan sahaja seperti kata orang tadi fokus kepada usahanya untuk menyediakan prasarana, tetapi dalam usaha membantu rakyat luar bandar dalam mendapatkan vaksin ini. Sangat luar biasa dan sangat bagi saya benda tu kira satu keperluan di luar bandar dan harus dikekalkanlah. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia pun bekerjasama dalam memastikan pelaksanaan info-info ataupun apa yang dikaitkan dengan vaksin ataupun keperluan untuk mendapatkan sesuatu bekalan
bekalan kesihatan seperti vaksin itu terutamanya di luar bandar. Dan Datuk Henry, apakah harapan ataupun ekspektasi Datuk dalam membangunkan luar bandar semasa selepas pandemik ini? Sebab kita tak tahu pandemik ini bila akan berakhir, Datuk, ya. Selepas pandemik ini mungkin esok, mungkin berakhir. So, apa yang Datuk harapkan selepas pandemik ini akan berakhir nanti? Ya, pihak Kementerian Luar Bandar akan terus melaksanakan program-program yang dipertanggungjawabkan kepada kementerian, dan kita berharap program-program ini akan dapat selesai pada setiap masa, dan bagi tahun ini kita sedang melaksanakan projek-projek yang sudah pun diluluskan. Jadi saya rasa dan berharap COVID-19 ini akan berakhir, dan selepas itu kita akan bebas untuk membawa program-program yang diperlukan oleh penduduk-penduduk khasnya di luar bandar supaya dapat memberi manfaat kepada mereka. Jadi bagi kawasan luar bandar memang pun mengharapkan sangat usaha pihak kerajaan ini, kerana apa yang sempat dilaksanakan di kawasan-kawasan mereka belum lengkap. Jadi supaya usaha kerajaan dan juga harapan rakyat ini dapat dipenuhi, dan maka kita berharap dengan adanya peruntukan kewangan usaha kerajaan, ya, betul, dapat dimanfaatkan dengan keseluruhan, kata orang Sarawak, mendapat semua-muanya di pelusuk-pelusuknya. Jadi untuk untuk pemakluman juga, dan juga seperti yang dikatakan misi penghantaran bekalan makanan. Saya nak sentuh sikit misi penghantaran bekalan makanan secara jualan di sempadan bekalan Lawas Long Mendiang, Karian dan Indonesia. Boleh Datuk jelaskan sedikit mengenai program tersebut? Ya, khususnya dalam semasa COVID-19 ini, penduduk di Krayan di sebelah Indonesia itu, di Long Bawan khususnya, kerana selama ini sebelum COVID pun memang mereka ini berharap sepenuhnya dengan bekalan daripada lawas, kerana mereka tidak mempunyai akses daripada bandar-bandar mereka di sebelah Indonesia. Berharap sangat dengan bekalan makanan daripada lawas. Nah, apabila COVID ini berlaku, jadi tersekatlah bekalan untuk mereka. Jadi dalam keadaan begitu, penduduk di sana memohon kepada kerajaan, pertama diorang menulis surat kepada Kerajaan Negeri, kepada Ketua Menteri, dan juga saya sendiri pun ada menerima satu surat. Jadi kemudian kita beritahu urusan seperti ini harus dilakukan secara G2G. Dan kemudian diorang uruskan melalui embassy mereka di Indonesia dan juga embassy kita di sebelah Malaysia. Dan akhirnya permintaan itu diluluskan G2G. Dan dengan sinarai yang panjang, dan keperluan diorang bukan sedikit, Wan. Ya, betul. Item seperti gula pun bertan, ya, sedikit. Jadi kami di Lawas, di bawah Jawatankuasa, memikirkan atas keperluan ini kena melibatkan keperluan yang mendesak, ya, dari segi kemanusiaannya. Betul. Jadi kita pun mulai melaksanakan menghantar bekalan makanan ini. Dan apa yang dipersetujui oleh kedua-dua negara adalah untuk koperasi di sebelah Indonesia dan koperasi di sebelah kita di Baklalan, untuk perniagaan ini. Dan pihak Jabatan Kerajaan terlibat untuk memastikan segala urusan
berjalan dengan mengikut SOP dan juga kelulusan yang diberikan. Betul Jadi itu. mereka setakat ini 3 kali pengantaran makanan yang dilakukan. Ya, dan itu penjelasan yang sangat tepat dan juga penjelasan yang penuh dengan apa kata orang ni penyampaian untuk mereka yang masih lagi tertaja program itu. Terima kasih Datuk, dan sebagai penutup bicara kita, masa sangat mencuburi kita. Penutup bicara kita, pesanan sedikit Datuk mewakili Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini kepada mereka-mereka khususnya yang berada di luar bandar dalam meneruskan kehidupan di saat pandemik COVID-19 ini. Ya, saya menyeru kepada masyarakat di luar bandar supaya tetap berdiri teguh di belakang kerjaan. Kerana dalam keadaan sekarang ini, COVID-19 ini, kerajaan sebenarnya banyak mencari jalan untuk kita lepas daripada penularan ataupun merebaknya penyakit ini, sehingga menetapkan SOP yang ketat. Betul. Tidak bergerak, tidak dapat di setengah-tengah tempat tidak dapat bergerak ke satu daerah dengan yang lain. Ini merupakan usaha kerajaan, termasuk mendapatkan vaksin Betul. yang bukan kita dapat secara percuma, yang dibeli dengan harga yang mahal. Maka itu sebab pihak kerajaan memerlukan rakyat kita mendaftar terlebih dahulu, kerana vaksin yang kita dapatkan daripada luar, dia bergantung dengan jumlah yang mendaftar ini. Ya, betul. Kerana vaksin ini dia ada tempoh. Kalau dia datang dengan volume yang terlalu banyak dan tidak dapat digunakan pakai dengan serta-merta, tempoh dia akan habis. Jadi maka itu sebab pihak kerajaan menginginkan supaya rakyat kita di luar bandar kalau dapat daftar melalui MySejahtera dan lain-lainnya di peringkat kalau di peringkat daerah dengan klinik-klinik yang ada. Betul. Dapat menentukan berapa vaksin yang diperlukan. Iya, jadi, betul. Ya, kalau macam baru-baru ini di kawasan Baklalan, di mana ATM tadi terlibat, kita mengantar vaksin sebanyak 500 satu. Jadi satu kali trip ke Baklalan 500 saja. Jadi jika rakyat tidak mendaftar, jadi pihak kerajaan tidak tahu berapa vaksin yang diperlukan. Betul. Dengan sebab itu, saya menyeru sekali lagi mana-mana pihak yang belum mendaftar haruslah mendaftar, dan juga bagi mereka yang tidak sempat mendaftar, termasuk pendatang yang sudah ada di kawasan kita, mereka ini juga perlu mendapatkan vaksinasi. Ya, betul. Itu mungkin di peringkat yang kemudian sekian selepas semua yang mendaftar ini mendapatkan vaksinasi. Diorang akan divaksinasikan juga. Ya, betul. Itu dia seruan daripada Yang Berhormat Datuk kita sendiri. Ajak orang luar bandar, mana yang masih belum daftar, tak ada alasan, walaupun tak ada MySejahtera, boleh daftar di fasiliti-fasiliti kesihatan kita, klinik, hospital yang berdekatan di luar bandar tu. So, sampai situ ajaklah kelakar kita, kata Bahasa Sarawak. Sampai di sini sajalah pertemuan kita. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Henry Sam Agong, Timbalan Menteri 2 Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB, atas kesudian bertemu dengan kita walaupun secara alam maya. Ini adalah norma baru kita. So, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu, dan juga saya mewakili pihak Sejahtera Asia mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Selamat.
tadi kita dah dengar penjelasan daripada YB Henry Sumagong ya, Wan Alif. Ya. Dan juga sebelum tu kita nak sapa dulu penonton kita pada pagi betul. ini. Selamat pagi. Selamat Salam pagi. sejahtera Asia, betul tak? Ya. Jet sehat tak? Sihat. Tadi kita ada gangguan teknikal sedikit tadi, Wan Alif. Jadi kita nak minta maaf dan kita akan improvise lagi lah. Betul. Tadi buat bicara bersama Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB, iaitu Yang Berhormat Dato' Henry Sumagong, yang bercerita tentang pasaran kelengkapan pasaran di luar bandar dan juga penerimaan vaksin untuk rakyat-rakyat ataupun penduduk-penduduk luar bandar yang berjalan dengan lancar dengan bantuan pelbagai agensi termasuk ATM dan sebagainya. Betul tak? Betul. Si Jess. Si Jess. Si Jess. Ini juga menunjukkan beliau, maksudnya mereka penduduk di luar bandar tidak tercicir juga dalam menerima vaksin dan juga menikmati kemudahan yang sedia ada. Itu adalah sesuatu betul yang kita kira macam win-win situation lah kan. Betul. Maksudnya dekat bandar rakyat terima juga, dekat luar bandar pun kita tak lupakan. Betul. Macam kat bandar ni mungkin dari sudut infrastruktur transport dan geografi dia okey, tapi luar bandar kita memerlukan perkhidmatan seperti mereka ATM dan sebagainya ni sebagaimana yang disarankan oleh Yang Berhormat Menteri itu sendiri, ia memberikan keutamaan kepada mereka yang berada di luar bandar dahulu. Betapa besarnya peranan Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk memastikan segalanya berjalan dengan lancar, termasuk untuk yang menerima vaksin. Ya. Dan juga Wan Alif. Okey. Jess, kita kena bersikap prihatin sikitlah. Bersikap bertanggungjawab sedikit. Macam kita saling membantu. Jangan lupa tengok orang kiri dan kanan kita lah. Ini berita baik juga dekat bandar. Okey, sebab banyak dah kita nampak ada food bank diberikan, betul tak? Betul. Food bank diberikan kepada mereka yang memerlukan sebab semalam juga kan dah mula bendera putih dinaikkan dekat beberapa buah rumah. Jadi ada yang prihatin, Wan Alif, mereka ada memberi sumbangan. Dan juga kalau kita lalu nampak bendera putih pun kita boleh bantu mereka. Betul. Boleh beli satu tray telur ke beras ke, boleh bagi apa-apa kemudahan makanan kepada mereka sebab mereka sangat-sangat memerlukan. Bukan mereka nak pun sebenarnya, tapi keadaan mendesak. Dan benda ni bila kita tengok, walaupun pemberian kita sekecil yang kita rasa tidak begitu besar bagi mereka, tetapi apa-apa pun benda tu adalah seperti yang dimaklumkan oleh kerajaan kita sendiri, saling membantu terutamanya dalam situasi COVID-19. Dan di kaca TV sekarang iaitu video klip ini iaitu program Food Bank Kita Prihatin yang diusahakan oleh Kelab Belia Sejati Sadong KBSS. Dan di mana objektif dia, Jess, Food Bank Kita Prihatin ini bertujuan untuk memastikan bekalan makanan asas penduduk yang terjejas dalam tempoh PKPD Sadong Jaya Laut tidak terputus bekalan. Jadi yang ni berlaku dalam kawasan PKPD. Dan juga memberi peluang kepada sesiapa yang ingin menyumbang. Dan saya difaham oleh pengurusinya sendiri, kadang-kadang ada yang sayur-sayuran mereka hantar kepada Betul-betul. Kalau ada perniagaan, contohlah perniagaan macam sayur-sayuran, buah-buahan yang tak habis dijual tu, mereka boleh bagi sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Dan juga bukan sahaja seperti yang dimaklumkan oleh Wan Alif tadi, ada beberapa tempat juga seperti di Matang berhadapan dengan Limpah Matang dan juga Shell Station Batu Empat, Shell Station Jalan Maliha Matang. Pahang pun ada, Wan Alif. Maksudnya bukan hanya di Sarawak maksudnya. Ya, betul. Merangkumi keseluruhan di Malaysia terutamanya. Mungkin ada juga beberapa individu yang memberikan sumbangan. Tapi dia diam-diam beri sumbangan dan kita nak ucapkan dia tak highlight dia beri sumbangan sebab biarlah yang benda ni ikhlas dari hati kita. Kita cuma boleh ucapkan syabas dan juga kerana menjadi rakyat yang prihatin. Betul. Semua orang patut buat perkara yang sama. PKP ni macam pelan pemulihan dalam tempoh COVID-19 ni juga, Jess, menyentuh hati jugalah sebagai kita sebagai insan dan juga rakyat biasa ini. Kadang-kadang kita terlepas pandang mereka yang sebelah kiri kita, sebelah kanan kita, tapi dengan program-program sebegini, kempen-kempen sebegini, dapat sedikit sebanyak membantu golongan, walaupun sikit tapi bermakna buat mereka. Betul tak, Jess? Ya, dan juga Walif, kita nak masuk ke perincian COVID. Jadi ya, betul. Kita boleh kongsikan COVID Malaysia dahulu.
Okey, untuk COVID Malaysia, ni saya nak tanya, nak bagi penjelasan sedikit sebab ada cakap turun naik. Ya. Tapi tak mengapa. Untuk perincian ringkas situasi COVID-19 di Malaysia setakat semalam 30 Jun 2021, sebanyak 6,276 kes baru direkodkan. Dengan perkembangan terbaru ini, jumlah kumulatif kes positif 19 meningkat kepada 751,979 dan 4,929 iaitu angka bagi kes sembuh baru direkodkan semalam. 62 kes kematian turut dicatatkan semalam disebabkan jangkitan COVID-19 ini dan 64,129 iaitu jumlah keseluruhan kes COVID-19 yang masih aktif di Malaysia. Dan kini yang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU iaitu 905 orang dan 450 darinya masih memerlukan bantuan pernafasan. Selangor masih tinggi iaitu 2,836 kes, Negeri Sembilan 644 kes dan Sarawak 376 kes dan beberapa negeri lain di dalam MKM. Dan di Sarawak pula, Jess, bagaimana situasi di Sarawak ini? Ya, seperti yang Wan Alif maklumkan, Sarawak mencatatkan 376 kes baru COVID-19 dengan 63.30% daripadanya jumlah itu adalah dikesan di 5 buah daerah iaitu Kuching, Sibu, Bau, Mukah dan Telang Usan. Ini meningkatkan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 64,851. Dalam pada itu, terdapat satu kes kematian baru melibatkan jangkitan COVID-19 dilaporkan di daerah Kapit. Jumlah kematian di Sarawak kini meningkat ke seramai 409 orang. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak menamatkan 3 kluster setelah tiada kes baru COVID-19 dikesan melibatkan kluster ini dalam tempoh 28 hari dan kluster yang tamat ialah kluster Sungai Ranan di Kenewin, kluster Jalan Endap Sawit. Jadi yang ini Jalan Endap Sawit di Samarahan. Samarahan itu. Ya, dan kluster Tengah Hulu Gedong di Simunjan. Jumlah kluster yang masih aktif sekarang ini adalah sebanyak 95 kluster. Kita harapkan kluster ini boleh punas. Maksudnya boleh terhapus. Maksudnya Ya, tak ada betul. lagi kluster baru. Kita masih harapkan perkara yang baik-baik sahaja berlaku setelah kita menghadapi beberapa tahun mengalami betul. COVID-19. Itu harapan kita. Bukan harapan kita di sini saja, harapan seluruh warga Malaysia kita, rakyat Malaysia kita. Dan paling penting, kawal ke diri, patuh segala SOP yang telah dikeluarkan sebab COVID ni adalah real. Ini bukan main-main, betul tak, Jess? Betul. Dan perasaan saya ni kita memang boleh menang sebenarnya, Wan Alif. Kita Betul. boleh menang. Jadi Kita boleh sama-sama menang. kita putuskan rantaian COVID-19. Ya, Wan betul. Alif. Lepas kita ini, ada semangat lepas ini, adik-adik kita dah bangun, semua dah segar depan televisyen kita di mana saja anda berada. Lepas ni, kita bersama dengan Cikgu Azila dalam slot Pendidikan Sejahtera Asia. Aura matematik dia, ilmu matematik dia, angin jenius dia sangat terbaik. Jangan lupa lepas ini sama-sama dalam slot Pendidikan Sejahtera Asia. Tetap bersama kami di Sejahtera Asia.
Baik adik-adik ibu bapa yang berada di rumah, kita dah nak mula slot pendidikan bersama Cikgu Azila. So adik-adik sediakan kertas, sediakan kalkulator dan selamat pagi Cikgu Azila. Selamat pagi. Apa khabar Cikgu? Lama saya tak datang kelas Cikgu kan? Iyalah, minggu hari tu hari Selasa tak datang sekolah. Kenapa? Saya hadir Sakit kelas perut. lain. Hadir kelas lain. Oh. Okey. So hari ni hari kita ni, nak Cikgu. bawa adik-adik lagi, saya rasa sejak daripada minggu lepas kot kita dengan penyelesaian masalah. Saya nak adik-adik memang ikuti satu persatu apa kita buat ini supaya dapat trend awak untuk gunakan metod yang saya ajarkan ini, iaitu melukis. Melukis. Apabila kita nak menjawab soalan, kita lukis diagram dia. Ya, sebab Kita- saya perasan setiap kali cikgu buat problem solution ni kan, memang akan ada petak-petak graf ke, memang ada kaitan dengan melukis. Iya, betul. Silap-silap boleh jadi cikgu lukis pula. Saya ni lukisan boleh tahan. Ya ke? Tak boleh percaya Cikgu Azila. Okey Cikgu Azila, mungkin cikgu nak nama lagi ke? Iya, Macam tahu. ada nama blank macam tu. Tahulah okey, tu. tahu. Di sini kita perlukan nama student kita ni. Siapa student nak kita gunakan nama dia ni? Okey, Siapa ni? sebab Ada tak? yang ada ucap selamat pagi hai ni Damia Zahra. Mungkin Damia dia pakai, Zahra. Kita letak nama Damia. Damia. D-A-M-Y-A. Okey, tak bersalah. D-A-Y-A. Okey. Damia menjual 2/5 daripada bilangan baju di kedainya. Maksudnya 2/5 tu dah laku dah. Ya. Okey. Kini tinggal 27 helai belum dijual. Belum laku lagi lah. Belum ada pembeli lah. Okey. Jika semua baju habis dijual, okey. Kira jumlah hasil jualan. Okey, dengan info ada diberikan dekat tepi ini, sehelai baju berharga RM11. So lepas ni kita akan apply balik apa yang adik-adik sudah belajar dalam episod-episod sebelum ini, iaitu darab 11. Darab 11 dengan cepat. Ada teknik lah kita dah belajar. Okey. Apa kita nak buat? Seperti biasa, kita ambilkan ini 2/5. Apabila 2/5, kita akan lukiskan petak itu. Berapa gig petak tu? 5. 5 kotak. Bagus. Walaupun tak hadir kelas hari tu, masih ingat? Mestilah ingat. Kalau tak kena rotan juga kan. Okey, 5. Okey, 1, 2, 3. Kan saya kata saya punya lukisan ni cantik. Yalah tu. Baiklah cikgu. 5 kotak cikgu. Okey. Seterusnya, dikatakan dekat sini dia menjual 2/5. 2/5 sudah dijual 2/5 sudah dijual. Tinggal berapa? Kini tinggal 27 helai. Bahagian mana yang menunjukkan dia punya baki? Yang menunjukkan dia punya 3 baki. kotak tu tinggal. Betul. 3 kotak ini belum dijual. Maksudnya 27 ini adalah mewakili 3 kotak ini. Saya letak di sini. Ini maksudnya 27 helai baju. Okey. 27 helai baju, dan kita tahu konsepnya dalam pecahan ini, petak itu, setiap petak itu mengandungi nombor yang sama. Okey, nilainya sama. Kalau sini 5, sini mesti 5, mesti 5, mesti 5, mesti 5. Dia tak boleh ini 10, ini 3, ini 2, tak boleh. Itulah namanya pecahan. Okey, macam mana cara nak tahu satu kotak ini? Okey. Mungkin adik-adik dekat rumah pun bila dia ada pensel dengan dia ada dah lukis ni, dia dah boleh tahu dah. Untuk mencari setiap petak ini, harusnya 27 itu bahagi dengan 3 sebab kita ada 3 kotak. Okey, ini simple math lah. 27 divide by 3, awak akan dapat directly boleh dapat 9. Okey, maknanya di sini tukar warna jap. Dia mesti ada sesi menukar warna. Saya nak minta lagi warna biru, pink, kuning, Minta oranye. semua cikgu. Minta semua warna Warna-warni nanti kita punya warna. Okey. So sini ada 9. Ini 9, ini 9, ini 9, ini pun 9. Jadi soalannya minta apa? Jika semua baju habis dijual. Maksudnya semua 5 kotak ni habis dijual. Kita nak tahu dahulu berapa helai bajukah yang dijual semuanya. Okey, 9 darab dengan berapa semuanya kotak ada berapa? 5. Kotak ada 5. Ya. Jadi ini sifir 5 ataupun sifir 9 yang adik-adik saya rasa dah kita Dah juga hafal. dah hafal. Ataupun bagi yang belum hafal lagi sifir 9, senang. 9 darab 5 5 darab 9. 9 darab 5, 5 darab 9 sama lah. Kau terbalik saya buat. Okey, tak apa. Okey, ini apakah nombor sebelum 5? 4 kan? 4. Kita ada 2 teknik lah kita dah ajar itu. Hari ini saya nak gunakan teknik ini. 9 tolak 4 dapat 5.
Okey, mungkin awak boleh rewind balik nanti masa tengok dekat YouTube Sejahtera Asia ataupun di Facebook. Okey, macam mana saya buat ni tadi, satu adalah nombor sebelumnya, and then 9 ini tolak dengan nombor ni tadi. Dapatlah 45. Okey, 45 helai baju semuanya yang harus dihabiskan. Okey. Seterusnya, itu dia panjang sikit cerita ni. Biasalah penyelesaian masalah. Kita nak selesaikan masalah orang ni. Kan? Tapi kadang-kadang cikgu, student pun dia kehabisan masa sebab banyak sangat dia punya problem solution yang dia perlu selesaikan. Dia kena faham satu-satu sebenarnya. Itulah, kalaulah dia nak menyelesaikan satu, lagi ditambah lagi dia punya pengiraan masih lambat, makinlah lagging dia jadinya. Macam internet tak cukup kuota dia jawab soalan kan. Asyik loading je. Apa yang ditambah sini, ni darab sini, bentuk lazim ini. That's why apa yang kita bawakan dekat Sejahtera Asia ni adalah teknik-teknik begini untuk mendarab dengan cepat. Supaya boleh potong masa yang sangat panjang. Betul. Itu. Okey, boleh saya teruskan 45 nak darab dengan apa? Okey, sini 45 helai ini, setiap satu helai itu ada di sini. Setiap satu helai berharga RM11. Dia baju biasa je ni, RM11 RM11 Okey. t-shirt. T-shirt. Okey, RM11. So, yang ini untuk mengelakkan masa terlalu banyak awak ambil, tak perlu nak gunakan bentuk lazim. 45 darab dengan 11, saya rasa adik-adik pun dah tahu dah ni. Kita dah belajar dah. Macam mana dapat dengan cepat ni? Masih ingat tak? Yang ada di Facebook ni? Masih ingat tak ni? Ke mereka ni masih tidur, cikgu? Ke tidur lagi ni? Masih tidur ke adik-adik? Okey, kalau adik-adik ada jawapan, boleh letak dekat Facebook, komen dekat Facebook ataupun ada soalan tanya je Cikgu Azila. Cikgu Azila tak marah. Okey, 455 jawapan dia tadi cikgu. Mungkin ada adik-adik yang lupa ataupun mungkin ada adik-adik yang baru join kelas Sejahtera Asia, cikgu boleh tunjuk lagi macam mana anda dapatkan. Saya tunjukkan ulang kaji sikitlah tentang darab 11. Apabila 45 ini saya darabkan dengan 11, 45 darab 11, kita jauhkan sikit 4 dan 5. Kena buat jauh sikit. Jauh sikit. Dan tengah-tengah ni ada ruang kan? Tengah-tengah ini kita tambahkan. 4 tambah 5 dapat 9. Sebab itu saya terus dapat. Sambil bercakap pun saya boleh kira kan? Sebab dia sangat senang. Senang sangat. Macam itulah cara dia. Tapi Cikgu Azila, kita nak berehat sebentar. Rehat mungkin adik-adik pun dia baru nak cuci muka ke apa ke kan? Okey. Jadi kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, kita dah berada di blok yang terakhir dan masih lagi bersama Cikgu Azila. Jadi Cikgu Azila, saya nak bacakan komen ni. Dia cakap, "Hai Cikgu Azila, ni Aina dari Sungai Petani. Aina ada kelas PDPR. Patutlah mereka ada kelas lah hari ni Cikgu. Jadi tak apa, kepada mereka yang ada kelas hari ni, kalau nak tonton lagi apa yang Cikgu Azila ajar hari ni, adik-adik boleh tonton dekat YouTube ataupun dekat Facebook Sejahtera Asia. Jadi apa yang Cikgu Azila ajar ni mungkin sangat-sangat berguna ya Cikgu Azila ya. Betul. Dan Cikgu Azila mungkin boleh teruskan kepada soalan yang seterusnya Cikgu. Okey, sebelum itu saya nak recap balik apa yang kita dah belajar tadi. Adik-adik perlu diterangkan semula kod, mungkin ada bahagian yang dia tertinggal tadi. Okey, ini adik Damia kita menjual 2/5 daripada bilangan baju di kedainya. Jadi apa saya akan buat? Saya akan gunakan 2/5 ini, 5 ni sangat penting untuk membuat 5 kotak. Okey, jadi kita lorekkan 2/5 menunjukkan bahagian yang sudah dijual. Okay. So baki yang belum lagi dijual adalah 3 kotak ini. Soalan ini tadi 9 ni belum muncul lagi kan? 3 kotak ni kosong. So yang kita tahu ada 27. 27 ini mewakili 3 kotak. Jadi untuk mengetahui setiap kotak, bahagi 3. 27 bagi 3 kita dapat 9. Soalannya jika semua baju habis dijual. Kalau habis dijual, so kita kena tahulah semua helaian baju ni berapa helai semuanya. Okay, that's why 9 darab dengan 5 kita dapat 45 helai yang dijual. So disebabkan dia tanya hasil jualan, so kita mesti darabkan dengan harga. Kerana harga ada dekat sini 11. Okey, RM11 darablah dengan 45 helai. Bagi adik-adik yang dah selalu join kita, dia tahu darab 11 ini ada teknik mudah. Tak perlu guna bentuk lazim, iaitu
teknik yang saya dah tunjukkan di sini tadi. Okey, saya nak padamkan sekejap. Boleh adik-adik ya? Siapa lagi? Hai Cikgu Khairi ni. Khairi ni terror tau. Khairi ke? Khairi tu katanya. Khairi selalu join kita punya live Sejahtera Asia kan? Saya ingat hari tu. Hari tu pun ada Khairi. Okey, Khairi, Damia, lagi adik-adik kita, Aina semua. Okey. Kalau darab 11, sedikit ulang kajilah. So ini tugas jugalah untuk adik-adik yang mengikuti kita pada hari ini. Apa kata nanti ajar cousins ke, kawan-kawan ke di sekolah kan, adik-beradik ke. Okey. Contoh nombornya, bagi ulang kaji sikitlah, 32 darab dengan 11. Okey. Nombor-nombor begini, saya sangat yakin adik-adik yang mengikuti kita masih ingat. 3 dan 2, kita jauhkan sikit dahulu. Okey. And then, yang di tengah-tengah ini ada kosong adalah kita tambah ini. 3 tambah dengan 2 dapat 5. Terus dapat 352. Macam tu je jawapannya. Sangat mudah. Ini sifir 11 sebab kalau fikir sifir 11 ni boleh kira macam darab-darab macam tu. Tapi kalau ada nombor yang lebih daripada 12 tu, sebab dia 11 darab 12 okey lagi kan. Jadi yang ni sangat berguna. Kita bagi jarak ya. 3 lepas tu jarakkan sikit dari 2, lepas tu 3 tambah 2 dapat jawapan dia 352. Ya betul. Orang lain mungkin kalau kita tanya dengan dia hafal sifir 11 tak, orang akan kata hafal. Okay, sebab 1 darab 11 11, 2 22, 3 cuba tanya 21 darab 11. Dia akan macam ni. Terus dia blur. Tapi adik-adik kita yang bersama kita pagi ni, insya-Allah kalau ditanya setakat 23 darab 11, senang 253. Lepas tu mereka boleh show off dengan kawan dia. Dia cakap macam ni, kau tahu tak macam mana nak buat ni 11 darab 32? Mesti selalu buat masa sekolah kan? Ketaknya. dapat trik sikit terus. Dapat trik. Cukup terus nak show off dengan kawan. Kawan pun macam, "Wis, biar benar kau." Terus dia orang pun belajar juga cikgu. Mereka pun belajar juga sama. Jadi apa-apa trik yang cikgu kongsikan sebenarnya dalam episod yang sebelum ni sangat-sangat banyak dah cikgu ya, daripada sifir 9, sifir 5, sifir 11, banyak. Sangat banyak. Jadi Cikgu Azila mungkin ada cikgu nak tunjukkan lagi. Okey. Penting lagi kalau nombornya lebih besar daripada ini. Kalau awak perasan, nombor-nombor yang cikgu tambah ini tadi adalah nombor yang jika ditambah dia tak lebih daripada 10. 4 tambah 5 9, tak lebih dari 10. 3 tambah 2, 5. Tak lebih dari 10. What if kalau nombor itu lebih daripada 10? Kalau lebih daripada 10, contohnya 48 darab dengan 11. 48, kalau 4 tambah 8, kita akan dapat 12. Ya, tak kan? boleh letak dekat tengah tu dua-dua kan? Tak boleh letak 12 dekat sini. Salah jawapannya. 2 di sini. Okey. 1 naik atas. So, kita tahu apabila ada 1 naik atas, 5. Maksudnya, 1 tambah 4 ini dapat 5. Ini kena kira sikit lah. 528. Jadi maksudnya bukan hanya ada single number je, kita boleh tambah, tolak apa semua. Maksudnya ada double number memang ada cara dia sendiri juga. Betul. Jadi Cikgu Azila mungkin pesanan kepada adik-adik yang terlepas rancangan pada hari ini. Okey, tak lain pesanan saya adalah boleh ikuti kita dekat live Facebook, share live Facebook tersebut dan juga boleh ikuti kita di YouTube dan boleh ulang kaji di situ. Satu lagi, siapa yang sedang tengok kita sekarang, tolong share supaya ramai boleh dapat belajar apa yang kita belajar pada hari ini. Itu pesanan saya. Ulang kaji di YouTube boleh, di Facebook pun boleh. Ya, kalau ada apa-apa soalan boleh DM direct kepada Cikgu Azila sendiri. Boleh. Jadi kalau ada apa-apa soalan, contohnya ibu marah ke sebab sebab tak bolehlah nak buat darah bahagi macam ni. Jadi tanya Cikgu Azila kenapa. Cikgu Azila boleh jawabkan untuk adik-adik. Okey, jadi hari ini sekian sahaja slot pendidikan bersama Cikgu Azila dan kita akan berjumpa di minggu depan ya Cikgu, slot pendidikan. Saya ada lagi esok. Ada lagi esok. Esok ada bersama dengan Gas juga kan? Dengan Gas. Dengan student Cikgu yang seorang tu. Lama tak tengok dia Cikgu. Sampaikan salam saya kepada dia Cikgu ya. Jadi setakat ini sahaja Sejahtera Asia pada hari ini. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa di lain hari. Bye-bye. Dan ingat, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil.